Tinggal 3 hari lagi kita bakal menyambut kembali kedatangan bulan suci Ramadan. Namun persiapan untuk menyambut kedatangannya telah dibuat lebih awal. Badan-badan dan individu termasuk yang bukan Melayu Islam juga merebut peluang untuk menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Selepas ini kita singkap usaha pihak korporat dan individu bukan Islam untuk menajar barangan dapur untuk warga emas dan keluarga berpendapatan rendah bagi persiapan Ramadan mereka. Berbeza tempat dan jumlah barangan namun niatnya sama, melakukan amal kebajikan dan membawa keceriaan bagi penduduk Melayu Islam yang memerlukan sempena Ramadan. Bantuan dihulurkan tidak kira bangsa dan agama, cerminan semangat kebersamaan rakyat Singapura untuk membantu sesama anggota masyarakat. We're just hoping that we can do some small little efforts that actually can help more people, especially nowadays the living expenses, the costs are actually quite high. So these are some of the items that you donated the last time also? We actually order through online platform and then we will arrange the delivery to their place. Usually before I place any order or I do any bulk purchase, I will actually ask them first that is there any things that they needed. Sungguh pun hampir 2 tahun menyumbang kepada Smile Salam SG, ini merupakan kali pertama Cik Chua bertemu pengasas Smile Salam SG, Cik Azlina Ahmad. Smile Salam SG yang diasaskan oleh Azlina Ahmad dan suaminya, Nur Fahmi Sazali, mengadakan gerai runcit pop-up untuk penduduk yang memerlukan di Bedok sejak 4 tahun lalu. Smile Salam SG disokong badan korporat serta individu silang budaya dan agama. Kami memanggil residen-residen Feng Shan turun untuk mengambil benda-benda runcit ataupun sayuran dan juga susu minyak. They always have that kind of pop-up groceries, to distribute some those items to the neighbors. I feel that if we can actually do something to help them to top up some of the items, and then they can benefit more families, more lower income families. Selain daripada itu, Smile Salam SG turut menghantar barangan dapur ke rumah penerima bantuan yang lebih usur sempena Ramadan. Kami tidak melihat warna, kami tidak melihat umur, kami menerima segala pertolongan dan juga memberi segala pertolongan kepada semua bangsa, tidak terhad kepada kaum Melayu kami. Kami menerima bantuan beras kami daripada sebuah kuil yang besar di Singapura bersama Lions Club. Mereka akan rescue sayuran-sayuran yang tidak dapat dijual. Bagi 40 orang pekerja Manito Group, acara pembagian barangan dapur itu merupakan aktiviti tanggungjawab sosial korporat CSR yang mereka lakukan sekurang-kurangnya setahun sekali. Hampir 90% yang turun padang. So our objective is at least minimum 1 kali setahun. So macam tahun lepas kami angkat sampah di tepi pantai, naik kayaking dan bot lah. Ini pertama kali kami melakukan CSR di musim perayaan. Pembagian barangan dapur syarikat itu dilakukan dengan kerjasama kumpulan Ground Up, Twilight Love yang mendampingi warga emas di estet-estet kejiranan sejak 12 tahun lalu. Ia diasaskan oleh 2 orang ibu, Harlin Saleh dan Joyce Quek. Untuk Ramadan Project, kita fokus on Muslim elderly. Jadi untuk Ramadan Project, kita ada 104 seniors. Barang dapur kita akan kasih kepada semualah di Geylang Baru. We have been doing CSR projects with a few organizations. It's so much easier for us because we just do the coordination work and the companies just give us their volunteers, the groceries or the money to run that event. It's an eye opener untuk diorang yang untuk melihat apa yang kita memberi kepada
keperluan untuk menyambut Ramadan. Barangan yang dihantar turut memberi keceriaan kepada penerima bantuan yang terdiri daripada penduduk Warga Emas. Barang-barang yang kami sediakan adalah untuk mereka yang perlu untuk mesediakan di bulan Ramadan during sahur dan ataupun buka. Penduduk Warga Emas daripada serata Singapura menjadi fokus bantuan Twilight Love. Cik Harlin pernah menyumbang tenaga sebagai pendamping Warga Emas dan dari pengalamannya itu, beliau dapat mengenali keperluan mereka. Some of the warga emas yang kita bantu most of them tak ada next of kin. So tak ada orang pergi tolong belikan barang dapur and things like that. I get to know more by chatting with them. Selain Manito Group, Twilight Love juga mendapat tajaan kurma yang diagihkan daripada syarikat korporat. Untuk outing dengan groceries, kita pun have to raise fund dalam social media. Hardly for sponsorship sebab kita volunteering group, so they are not supported lah actually. Yeah, so we have to depend on ourselves to raise it. Jika Smile Salam SG memberi tumpuan membantu penduduk yang memerlukan di kejiranan Bedok, bantuan yang dihulurkan Twilight Love bertukar kawasan tiap-tiap bulan. So every month kita pergi to different areas yang need our help. Kita macam seal the gap in between a befriender and between a volunteering group. Selain barangan dapur, Twilight Love juga mendampingi Warga Emas dengan membawa mereka keluar ke tempat-tempat yang menarik sekitar Singapura. So we have been doing quite a fair bit of outings because some needies, because they are lonely, they want to be out and they are alone. So it makes sense for us to bring them out. Kita try to alternate, jadi diorang tak kesunyian. So they were like, dapat barang dapur ataupun kadang-kadang dapat keluar. Bila ada festive season, macam Chinese New Year, Syawal, Christmas, Deepavali, we will focus on that one particular race lah. Tapi kalau on monthly basics, semua dapat. Semangat kebersamaan inilah menjadi tunggak masyarakat majmuk Singapura. Tidak kira bangsa dan agama, setiap anggota masyarakat, baik syarikat korporat, pertubuhan dan juga individu yang bukan Islam, juga ingin menyumbang kepada masyarakat untuk meringankan beban sewaktu Ramadan. We are in a very unique country. Different races, different religions, all will unite together to help everybody when it's needed. We have that spirit of togetherness. Through Twilight Love, we understand the different cultures, different races, different problems. Tak kira bangsa lah atau kaum. Ini adalah semangat kebersamaan kami untuk membalas balik orang yang diperlukan. Antara yang sibuk membantu golongan memerlukan dengan tibanya Ramadan adalah organisasi dan kumpulan-kumpulan bantu diri atau Ground Up. Selain keperluan dapur, pelbagai usaha lain dijalankan untuk membantu golongan memerlukan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Pendekatan gotong royong penting dalam melaksanakan inisiatif sosial. Kerjasama antara sukarelawan bukan Islam dan kumpulan bantu diri Melayu Islam menjadi tumpuan paparan berikut. Inilah suasana setiap Sabtu pertama di Pipit Road. Warga emas dan keluarga berpendapatan rendah beratur panjang untuk mendapatkan barangan dapur dan kelengkapan rumah yang diagihkan secara percuma kepada penduduk pelbagai bangsa dan latar belakang. Gerai runcit pop-up ini dianjurkan oleh Kampung Circuit, Care and Share, usaha Ground Up yang dimulakan oleh penduduk Macpherson, Encik James Seed dan jiran tetangganya. We collaborated with Smile Salam about 4 to 5 years ago when we started Kampung Circuit Care and Share, sharing their networks and resources with us. Sometimes rice, dried food, essentials. He even collaborated with temples in Geylang Road nearby our place in Kampung Circuit.
Smile Salam SG yang diasaskan oleh Cik Azlina Ahmad dan suaminya, Encik Nur Fahmi Sazali, memulakan gerai runcit pop-up mereka di Bedok sewaktu pandemik COVID-19 pada tahun 2020. Kumpulan sukarelawan NGO yang lain yang lihat. Jadi saya ajar dia lah macam mana nak buat kedai runcit pop-up ni. Kerjasama yang kini dijalinkan antara Smile Salam SG dan Kampung Circuit juga meliputi pengumpulan data untuk mengenali keperluan penduduk McPherson. This quarterly data helps us to know what the changes now. Some of them are moving towards non-cooking, what kind of items they will need. Berapa ramai adalah warga emas. Kalau mereka turun di sini, apa ada barang dapur yang mereka ambil. Data ni akan dikongsi dengan James. Mereka boleh beritahu dengan kumpulan atau corporate yang nak menderma apa bahan-bahan makanan yang boleh mereka derma. Agihan barangan dapur oleh Kampung Circuit juga membantu penduduk Melayu Islam di kawasan kejiranan McPherson mengurangkan kos perbelanjaan dapur dengan menjelangnya Ramadan. Ramadan ni kita dapat iftar lah, dapat untuk buka puasa kan. Telur, minyak, mana saya ambil yang itulah. Gula, ya, macam itu je. Bantulah. Orang kita suami isteri berdua je. So for Ramadan, we look forward from Smile Salam, the dates, contribution and also to share about the spirit of Ramadan. Sempena ketibaan bulan suci, Smile Salam SG turut mengagihkan kurma dan mendekati penduduk di Bedok. Kami mengadakan pengedaran kurma sebelum bulan Ramadan. Ini untuk mencari dan mengetahui residen-residen yang dalam senarai kami jika mereka perlu lebih pada bulan Ramadan ini. Selepas itu kami akan mengadakan pengedaran bubur dan juga pengedaran iftar tiap-tiap hari mengikut senarai kami. Smile Salam SG juga turut dibantu oleh sukarelawan bukan Melayu Islam dalam usahanya. Kata 50% yang daripada kaum lain yang sedia membantu kami. Kami ada lebih daripada 200 sukarelawan. Pesara Ho King Chu, 77 tahun, merupakan antara sukarelawan yang membantu Smile Salam SG untuk mendekati penduduk Fengshan sejak setahun lalu. Why during the mock-up you didn't go down and collect your grocery? Oh, because I think my legs so pain lah, because nobody want to take for me. Then I just take rest lah house lah. Because I take also pun just little bit only lah, I eat makan only lah. Oh, okay, the next round I'll take for you. Then I just help to do the registration, visit the residents' home. I will call them when the time's up for the pop-up grocery. And also see what they want, what they need. Then later I do some packing for them. Cik Ho yang juga merupakan penerima bantuan Smile Salam SG terdorong untuk membantu kerana ingin menyumbang semula kepada masyarakat. I'm staying by myself. I think they are doing a very good job helping all the residents of our rental flat. Because most of them are elderly and they really need help. Sokongan keuangan dan tenaga sukarelawan daripada masyarakat bukan Islam turut diterima oleh Badan Sukarelawan Right of Hope SG dalam aktivitinya, termasuk dalam projek Ramadan Berkah yang dijalankannya bersama Masjid Mujahidin Ahad lalu. Kita bekerjasama dengan masjid untuk memberi habuan kepada fakir miskin. Penderma banyak yang daripada non-Muslim. Kita ada daripada company Cina, company India yang menderma untuk kita. Pengagihan habuan Ramadan buat keluarga berpendapatan rendah di Stirling Road, Commonwealth dan Gimo turut mendapat sokongan sukarelawan pelbagai bangsa dan agama. Kami alukan volunteer daripada non-Muslim juga. Kali ini kita ada dalam 25 volunteer. Dalam 25% ialah non-Muslim. We have riders from different backgrounds, from different nationalities, also from different race untuk participate dengan kita punya charity work lah.
Saya sangat amat terharu kerana bukan sahaja orang Islam yang menyumbang projek ini. Non-Muslims pun ada juga menyumbang projek ini secara tenaga dan resources lah. So ini menunjukkan yang society kita ini ada sifat insan terhadap satu sama lain, dan ini adalah satu yang kita harus menghargai dan menggalakkan. Ini adalah something that is unique to warga Singapura. Encik David yang berasal daripada United Kingdom merupakan antara sukarelawan yang turut serta dalam pemberian hapuan makanan buat keluarga berpendapatan rendah. Beliau menyertai acara itu bersama isteri dan anaknya. I've done other charity work, but no, this is the first time I've done something specifically for Ramadan. If you don't have the food to break the fast, it's very difficult. That will certainly help in the days and weeks to come to make Ramadan an important part of this year. Sifat kebersamaan penduduk Singapura yang berbilang bangsa, menghulurkan bantuan tidak kira bangsa dan agama juga antara faktor yang membuat Encik David dan keluarga betah tinggal di Singapura selama 14 tahun. Sharing and looking after each other, I think it's an important part of community. It's a multicultural, multiracial community, and everybody has to help each other. Basically, that is the heart of Singapore, is togetherness. It's one of the reasons I fell in love with Singapore. Ride of Hope SG yang dimulakan oleh sekumpulan penunggang basikal pada 2012 turut mengambil peluang untuk meluaskan bantuan kepada penduduk Singapura bukan Islam pada musim-musim perayaan. Kita pun ada memberi pada orang non-Muslim lah. Rumah Cina, rumah India, those rented houses, rumah-rumah sewa. From then on, kita dah start doing not only to Muslim participants but also to non-Muslim lah. Muafakat membawa berkat. Sifat ihsan dan kebersamaan inilah yang ditunjukkan rakyat Singapura dalam membantu mereka yang kurang bernasib baik, termasuk dalam bulan suci Ramadan. Namun, adakah sifat ihsan ini hanya terhad di Singapura? Dapatkan jawapannya sekembalinya Rahmat Ramadan selepas ini. Bantuan yang dihulurkan individu dan kumpulan-kumpulan setempat tidak terhad di Singapura. Rahmat Ramadan menyingkap usaha kumpulan pengayuh basikal Ride of Hope SG dalam membawa keceriaan dalam bulan Ramadan dan membiayai pendidikan di rumah anak-anak yatim di Batam dengan pembukaan sebuah kafe. Selalu pergi cycling together. We started in 2012 as a group of extreme riders. We decided to why not we sit together and do charity work lah. Bukan saja menabur bakti di Singapura melalui acara-acara seperti pengagihan barangan dapur di masjid dan mengumpul dana buat pembangunan madrasah melalui acara berbasikal, kumpulan sukarelawan Ride of Hope SG turut menyalurkan bantuan keluar Singapura. Kami bukan saja buat program di Singapura, kami ada rumah anak yatim yang kami bantu daripada single 3 bedroom jadi sampai double story. Kita telah mengumpul dana untuk membina classroom, membina tempat tidur untuk anak-anak yatim di Batam. The program we started from 2012 and we are still membantu. Sampai sekarang pun kita tetap membantu anak yatim itu. Demi memastikan penghuni panti asuhan Daurut Toibah mendapat pendidikan holistik, bahasa Inggeris turut diajar kepada mereka. Kita cuba adjust program di rumah anak yatim di sana. Dari belajar agama saja, kita hire a English teacher untuk mereka berbahasa Inggeris. Itu pun satu program yang kita started pasal kita tengok yang banyakkan rumah anak yatim tak ada English teacher. Kini panti asuhan yang terletak di Sekupang Batam itu boleh menempatkan sehingga 30 pelajar berbanding hanya 15 pelajar sekitar sedekat lalu. Pembiayaan projek perluasan panti asuhan itu terkumpul daripada kutipan derma masyarakat Singapura termasuk yang bukan Islam. Kebanyakan is sumbangan daripada masyarakat Singapura, tapi
Kita pun ada agensi-agensi company non-Muslim yang akan sumbang kepada kami lah untuk our program in Batam lah. Sukarelawan Ride of Hope SG, Encik Simon Ang, antara rakyat Singapura yang telah menyumbang kepada projek pembinaan semula panti asuhan itu. We went to Batam to help in the orphanage, contribute to their whatever they need to build extension of the orphanage itself. Encik Ang yang turut serta dalam pengagihan barangan dapur projek Berkah yang dikendalikan oleh Ride of Hope juga aktif sebagai sukarelawan kumpulan itu sejak setahun lalu. I got to know them about a year back. I've been on and off helping for this event. Obviously, we're just helping to distribute the Ramadan assistance package. I think it's meaningful, especially with Ramadan. There's some people who probably need help. Ride of Hope yang sering mengumpul derma melalui acara berbasikal atau bermotor juga bakal turut mengagih barangan dapur dan iftar harian bagi golongan kurang mampu dan anak-anak yatim di Batam sempena Ramadan ini. Untuk our program di Batam lah, Ramadan, grocery is more important lah, penting. Kadang satu bulan pun makan Maggi je kadang. Kita tetap mencari dana lah untuk anak-anak yatim di sana. Kita dah mendapat dana untuk iftar for the whole month untuk anak-anak yatim. Dana itu iftar tu kebanyakan daripada masyarakat Singapura lah. Demi memastikan bahawa Ride of Hope SG dapat terus membantu anak-anak yatim di Batam, kumpulan itu turut membuka Cafe Hope di Nongsa, Batam pada tahun lalu. We are now at Harbour Bay, Batam, going to Hope Cafe. The launching is today, this morning, with all the guys from Ride of Hope SG. Sustainability is penting. Jadi kita pun fikir macam mana nak maintain itu rumah anak yatim. Jadi kita bina satu kafe di Batam. Hasil daripada kafe itu kita akan beri pada rumah anak yatim tu. Groceries, makanan. So every Friday kita ada kasih habuan makanan to the orphanage lah. Nilai kebersamaan penduduk Singapura yang berbilang bangsa menjadi asas bagi menghulurkan bantuan, tidak kira tempat, bangsa dan agama menjadi asas kepada Ride of Hope SG. Erti kebersamaan untuk Ride of Hope is kita hendak menuju ke satu arah, which is bekerjasama untuk charity lah, untuk kebajikan lah. Ini yang kita penting lah. Kita tak nak cakap ini Ride of Hope is only for orang Islam, tapi the whole of Singapore lah. Sekian paparan kami untuk Rahmat Ramadan malam ini. Rahmat Ramadan akan kembali setiap Rabu dengan paparan-paparan menarik sepanjang bulan Ramadan. Sehingga kita ketemu Rabu ini, selamat menjalani ibadah puasa.